dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar anda semua penonton. Sebenarnya kan bagi anda yang menonton Wanita Hari ini daripada awal hari Isnin sampailah ke hari ini, dapat anda saksikan sebenarnya itulah sebenarnya antara warga kerja di sebalik tabir. Kru penerbitan Wanita Hari ini, dalam tu ada penerbit, ada studio director, ada abang PA kita, ada technical team kita lah. Jadi kan setiap hari bila anda menonton siaran kami di Wanita Hari ini, bukan kami sahaja yang berada di barisan hadapan ni, tetapi itu dia orang-orang penting yang berada di belakang kekuatan Wanita Hari ini. Termasuklah yang berada di depan ni, juru kamera, floor manager, runner kita, juru makeup, stylist dan ramai lagi sebenarnya yang sama-sama menjayakan siaran Wanita Hari ini. Jadi tak lengkaplah kalau kami berada di hadapan ni tanpa mereka di belakang sebagai tulang belakang di Wanita Hari ini. Tapi kan Fatin, cuba anda penonton teka siapa admin yang jaga Facebook Wanita Hari ini. Itu paling penting kan. Yang mana satu agaknya kan. Nanti boleh kongsikan di ruangan komen. Dan pastinya hari ini perkongsian yang baru daripada kami di Wanita Hari ini. Kami harapkan anda baik-baik sahaja. Cuaca pun alhamdulillah Fiza hari ini baik. Perjalanan ke Seri Pentas ini pun tak ada cabaran. Saya rasa dipermudahkan segalanya. Harapnya positivity ini dapat kita salurkan setiap hari untuk jadikan rutin untuk kita lebih bersemangat. Okey, kalau Fatin cakap tentang cuaca yang elok, alhamdulillah kalau kita lihat di kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga di Selangor, beberapa hari ini keadaan agak panas. Malam tengah hari cuaca mencecah sehingga 39 darjah Celsius. Memang rasa panas sangat kan, rasa dahaga dan sebagainya. Jadi kalau waktu cuaca panas tu eloklah kita minum air yang mencukupi, terutama sekali bagi warga emas ataupun anak-anak. Tapi ini yang berlaku di kawasan di Terengganu, di Kemaman, yang mana 13 buah rumah dan juga beberapa premis rosak akibat ribut hujan air batu di Kemaman. Okey, dan menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, yang mana 7 rumah ini dilaporkan mengalami kerosakan di lorong Goh Pauh dan juga selebihnya di beberapa kampung sekitar bandar ini. Ini antara video yang kita sempat kongsikan berkenaan ini, tak silap saya di salah sebuah sekolah yang mana atapnya terkesan disebabkan hujan batu di cukai di Terengganu ini. Di Sekolah Menengah Agama Al-Falah dan di Pantai Teluk Matnik menyebabkan kaki seorang lelaki berusia 37 tahun patah ketika berlindung di situ. Dan kalau masa kita kecil-kecil dulu kan, saya kecil-kecil lah. Masa kecil-kecil kau belum lahir lagi. Kita kan sebaya. Masa tu Fatin, kalau ada hujan air batu ni kita rasa seronok dan sebagainya kan. Tapi bila kita semakin dewasa dan sebagainya, kita harus sentiasa cakna tentang keadaan semasa. Dan seperti yang telah pun kami kongsikan kepada anda penonton Wanita Hari ini, sama-sama juga kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton tentang pentingnya untuk kita cakna keadaan semasa, khususnya tentang keadaan cuaca ini, keselamatan diri orang-orang di sekeliling kita, itu yang amat penting sekali sebenarnya. Betul, kita kena terus mengingatkan. Kadang-kadang cuaca baik, kita tak jangka yang esok akan ada berlakunya hujan. Apa pun ikuti perkembangan semasa di portal-portal yang disediakan pihak berkuasa di Map Malaysia ke, ataupun anda boleh menonton berita-berita, kita bawakan perkembangan semasa kan. Okey, dan TV3 lah khususnya kan. Betul. Okey, dan kita ada perkongsian Fiza, ini sesuatu yang menarik. Okey. Fatin suka makan nasi lemak? Pasti. Tapi Fatin, baru-baru ni sebenarnya berlangsung satu event yang mana banyak mereka yang menjual ataupun meniaga nasi lemak. Tapi apa lebih menarik lagi di majlis tersebut yang mana ia ada kaitannya dengan nasi lemak dan juga UNESCO yang akan sama-sama kita saksikan. Jom. Silakan. I Eat Nasi Lemak, satu acara yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kraft Malaysia bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Jabatan Warisan Negara pada baru-baru ini. Bersempena dengan Road to UNESCO, meraikan warisan kita menggabungkan 5 nasi lemak tempatan bersama 2 penebar legen roti canai dan teh tarik yang dipilih khas bagi memeriahkan lagi acara yang penuh dengan kebudayaan ini. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini bukan sahaja menghidangkan pelbagai jenis nasi lemak serta lauk pauk yang menarik, malah terdapat juga acara lain seperti persembahan nyanyian, joget lambak, pertunjukan aksi roti canai terbang, aksi teh tarik serta pelbagai persembahan tarian warisan.
I rasa sangat bagus, especially for us yang as a vendor, ramai orang yang tak kenal kita jadi kenal. Of course, kenapa nasi lemak? Sebab it's a warisan, makanan warisan. Kalau orang tanah Malaysia memang wajib, nasi lemak tu wajib. Furthermore, kita boleh dapat gather along all the community people lah. Maksudnya daripada Cina, bangsa Melayu, bangsa India kan. Semua, everybody love to eat nasi lemak. So it's a honor lah for me to actually do my business here. Very good, very good. Bertujuan bagi memartabatkan lagi budaya sarapan Malaysia, aktiviti Jom Sarapan Kebaya juga telah dianjurkan bagi menggalakkan pengunjung berpakaian kebaya atau pakaian tradisional ketika bersarapan. Bagi mereka yang meminatinya, acara seperti ini pastinya dapat memberi inspirasi serta pendedahan dengan lebih terbuka tentang warisan Malaysia yang pelbagai, tidak kira umur, bangsa maupun agama. Okey, saya rasa event ni sangat traditional, sangat membalikkan nostalgic zaman-zaman dahulu, culture kita sebagai Malaysian, multilateral, and then dengan pemakaian traditional dan juga nasi lemak yang membuatkan kita semua datang bersama, tak kira apa-apa bangsa. Okey, bagi saya nasi lemak yang special, dia punya sambal. Sambal tu memainkan peranan yang sangat penting, cukup pedas, cukup manis dia dan cukup rasa. Bagi saya bagus, sangat bagus sebab kita sepatutnya membuat satu event ini seeloknya berterusanlah pada tahun ke tahun agar supaya masyarakat dan budaya kita akan sentiasa terjaga dan masyarakat tersedar bahawa kita punya warisan akan sentiasa dijaga. I rasa sangat fun, very menarik sebab tadi kan I dapat fly my first roti canai for the first time. Bukan nasi lemak, roti canai. So it's a very good experience lah. Memanglah bagus sebab all culture mixing together. You boleh tengok different culture, baju tradisional semua ni. You get to experience and expose to tarian-tarian tradisional semua tu. I think it's a very good initiative. Salah Nailu kita dekat sini kan. Kalau cakap nasi lemak ni, saya suka nasi lemak paru. Kalau awak sama awak tadi sempatlah kan stylist kita Kai Buster, dia bagi kita makan sikit tapi vitamin F. vitamin F. Ya. Nasi lemak free. Cuma itulah kan yang mana kita memang takkan boleh tolak antara makanan warisan itu. Dan ada sesuatu lagi yang nak kami kongsikan. Ini berkenaan dengan itu syuting sebentar lagi. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan kepada anda penontonlah tentang topik yang nak kita bawakan pada hari ini. Ini adalah tentang penyakit ain. Kalau cakap tentang penyakit ain ni, mungkin ada yang percaya, tetapi mungkin ada juga yang kurang percaya tentang kewujudan tentang penyakit ini dan ataupun baru dengar tentang penyakit ain ini. Dan katanya penyakit ain ini juga antara perkara yang sebenarnya kalau tidak dielakkan boleh membawa mudarat sehingga kematian, Fatin. Kadang-kadang ada pandangan yang berkata berkenaan dengan penyakit ain ni di laman media sosial, kalau kita menunjukkan sesuatu kebahagiaan, sejauh mana sebenarnya maksud penyakit ain ini ataupun implikasinya terhadap diri kita dan juga masyarakat. Kejap lagi kita akan perincikan bersama dua tetamu kita di studio. Anda boleh hantarkan juga pandangan anda, pengalaman anda mungkin berkenaan dengan topik penyakit ain ini. InsyaAllah ada masa kita akan baca satu persatu. InsyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini. Dan kalau mungkin anda ada sebarang persoalan lah, kan tahu sejauh mana kebenarannya tentang penyakit ain ini, atau mungkin ada amalan-amalan yang boleh kita lakukan ataupun amalkan bagi mengelakkan daripada penyakit ain ini, terus kongsikan bersama dengan kami di Facebook WHI TV3. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Dan jangan lupa teka siapa admin kita. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti mana yang kita kongsikan di awal siaran tadi berkenaan dengan topik penyakit ain yang akan kita bawakan. Hari ini kita nak perincikan bagaimana sebenarnya penyakit ain ini memberi implikasi dalam kehidupan kita dan apa sebenarnya yang perlu kita faham berkenaan dengan penyakit ain. Kita ada dua tetamu kita di studio, kedua-duanya lelaki, dan kita nak perkenalkan di sebelah Fiza kita bersama dengan Azizul Amar. Dia gelak dululah. Amar, kenapa Jangan mulakan. Kak, saya tak tahu apa saya nak
Tak apa. Kita percaya awak boleh. Kita percaya. Kita sebab kita nak tahu. Baik. Kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Ya. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan selaku pendakwa bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria Ustaz ya? Alhamdulillah, syukur. Okey. Ustaz, Amar tak tahu, kami berdua nak tahu, termasuk jugalah penonton. Betul. Tapi saya kira mungkin ramai orang yang sedang berkongsi tentang isu ini juga di media sosial dan sebagainya. Ini ada perkongsian yang dikongsikan di NGL kami. Katanya, saya ada pengalaman anak saya disihir. Sebelum saya berkahwin, memang saya tahu tentang penyakit ain, tapi saya endahkan saja. Saya ingatkan tak betul. Tapi tak sangka benda tu sekarang kena dekat saya dan keluarga. Dah setahun, anak kejap okey, kejap tak okey. Sekarang saya memang dah privatekan semua live saya di media sosial. Wujud tak? Itu dia perkongsian salah satu penonton kita Ustaz. Amal nak tanya soalan pertama. Sekarang kena jawab ni. Terus Ustaz. Bismillah. Kalau Ustaz Assalamualaikum nak warahmatullahi wabarakatuh. Amal, Ustazah, Fatin. Sidang penonton jalan sekalian. Bila sebut wujud tak wujud satu je. Saya tak cakap apa pun. Nabi SAW yang cakap. Nabi SAW yang sebut. Al-ainul haq. Maka sesungguhnya penyakit ain tu ada wujud. Nabi yang sebut. Kalau kita tengok Nabi sebut hal demikian. Dan sebenarnya kalau kita sebut penyakit ain ni, dia sebenarnya berpunca ataupun berasal dari pandangan mata. Okey. Kerana apa? Kerana setengah orang Allah Taala jadikan dia tu memang mata dia tu ada disebut nak sebut power boleh, ada kuasa boleh. Kan? Senang fahamlah maknanya ada kuasa yang mana apabila dia melihat kita, merenung kita dan kadang-kadang dengan renungan dan penglihatan tersebut kita boleh jadi sakit dan kita boleh jadi ditimpa musibah. So dia kan? Bergantung pada orang yang memandang itu. Ya, memandang. Tak semualah, maknanya tak semua. Kita tak tahu antara kita ada ain atau tidak. Okey Ustaz, tapi saya nak tanya, penyakit tu dia akan pergi kepada si pemandang ataupun yang si memberi pandangan? Baik. Ini betul punya hebat. Okey. Ustaz tak faham sebab tak faham maknanya dalam hidup ni, dalam kita di bermasyarakat ni, ada mata yang Allah Ta'ala pilih dia untuk dijadikan mata tu kalau memandang tu ada boleh kena jadi penyakit lah macam tu. Tak semua. Kan? Mungkin saya ada dan mungkin Fiza ada, mungkin Fatih ada, mungkin Ahmad ada. Kita tak tahu siapa ada. Kan? Kita tak tahu. Sebab itu kalau kita tengok, macam mana penyakit tu berlaku. Yang kita nak tahu macam mana penyakit tu berlaku. Kadang-kadang kita pergi doktor, kita kata sakit, doktor saya badan sakit. Doktor cakap semua okey, gula okey, apa sakit pula kan? Kolesterol semua okey. Yang sakit tu boleh kena bayar bil tu, kita sakit kan? Betul. Betul. Jadi akhirnya kita tengok anak kita sakit, demam, tak baik-baik, lepas tu merengek. Saya pernah ada anak kecil, merengek tak tahu kenapa. Jadi akhirnya baru kita tahu, saya mengkaji hal ini rupanya memang ada satu penyakit disebut ain. Maknanya bila mana seorang tu memandang, sama ada pandangan itu dalam keadaan sifatnya dengki ke, cemburu ke, menyampah ke apa, ataupun dia memandang tu rasa takjub, rasa hebat, rasa ya Allah cantiknya. Maknanya waktu itu kalau dia tidak betul disulami dengan perkataan tabarakallah atau subhanallah ataupun maknanya barakallah, waktu itu penyakit itu mungkin akan kena pada kita atau keluarga kita. Ustaz, bukan itu saja. Maksudnya bila Ustaz cakap kita katalah itu yang saya nak tanya tadi. Kita selalu ingatkan orang tak suka kita ataupun sihir sebegitu. Tapi tadi Ustaz katakan kadang-kadang kalau macam obsesi ataupun takjub, kadang-kadang macam orang terlalu memuji dan sebagainya, dia juga boleh berlaku. Boleh berlaku walaupun terlalu suka. Betul. Contohnya pada zaman Nabi SAW, kalau kita lihat ada satu sejarah. Seorang sahabat Nabi bernama Amir bin Rabi'ah dengan Sahal bin saya lupa ayah dia. Dan waktu tu kalau kita tengok Amir bin Rabi'ah ni dia berjalan. Lepas tu nampak Sahal bin Hunayf sedang mandi. Jadi waktu tu dia tengok insya-Allah cantiknya Sahal ni punya badan, punya kulit. Tak ada satu anak dara boleh melawan dia punya punya kehalusan kulit dia. Tiba-tiba Sahal Hunayf ni rebah macam tu. Rebah. Ini kisah ni. Ini riwayat. Lepas tu bila dah rebah, maka dibawa ke hadarat Nabi SAW. Nabi tanya, ini apa masalah ni? Kenapa? Apa yang berlaku ni? Siapa yang melakukan ni? Jadi dia tengok ini Rabi'ah tadi, Amir bin Rabi'ah tadi, dia tengok Sahal ni terlampau lama. Maka Nabi SAW sebut, adakah engkau ni nak bunuh saudara engkau ke? Kan? Dan ingat, seandainya engkau dapat melihat kebaikan, kehebatan pada saudara engkau ni, maka hendaklah engkau doakan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, keberkatan Allah Ta'ala. Jadi lepas tu,
Nabi panggil, minta air, maka Nabi datangkan air, maka Sahal tu cuci tangan dia, cuci muka dan sebagainya. Amir tu cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Bekasan air tu, baki air tu dimandikan kepada Sahal, dan ketika itu Sahal bangun dan pulih semula. Sebab itu, Nabi sebut, kalau kau melihat satu benda yang takjub, benda yang kau sayang, suka, maka hendaklah engkau mendoakan dengan keberkatan. Sebab itu kita ada barakallah fiik. Kalau kita nak puji orang, boleh cantiknya Fiza, ya Allah. Macam kita kan, macam kita tengok cantiknya ya Allah, macam tu. Macam kalau kita tengok pengantin kan. Kalau kita pengantin kan ada doa barakallahu laka wa barak. Saya dah lupa doa pengantin sebab lama tak jadi pengantin. Saya pun sama. Saya pun sama. Saya pun sama. Kita topik lain. Yang itu topik lain. Itu topik lain. Yang penyakit air tu. Jangan lagi, jangan. Saya ada kecenderungan masuk topik itu. Saya pun. Okey. Maknanya kenapa kita kena doakan? Kerana banyak mata yang memandang. Betul. Jadi kita kena doakan keberkatan, dan keberkatan tu insya-Allah maka ain tu, penyakit itu tidak akan datang kepada kita. Ustaz, bermakna kita harus mulakan puji-pujian kita kepada manusia dengan puji-pujian kepada Allah dahulu. Betul? Okey, maksudnya macam dan mungkin boleh diakhiri jugalah. Kita start contoh handsome-nya Ustaz. Ya Terima Allah. kasih. Barakallahu fiik. Ya Allah. Yang penting dalam percakapan kita tu ada iaitu mendoakan untuk dapatkan keberkatan. Itu yang sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok dekat negara Arab, bahasa benda ni biasa. Tabarakallah, barakallah, lepas tu masya-Allah. Kadang-kadang tulis dekat belakang kereta dia. Kenapa? Kadang-kadang orang tengok, kereta dia lawa kan. Maka waktu tu mungkin ada penyakit ain, jadi dekat belakang tu tabarakallah, maka waktu tu akan hilang insya-Allah. macam kita cakap kalau cantik kita Ustaz. Tapi kita cakap barakallah. Tapi Amar, kita nak tahu juga. Habis saya nak jawab, saya tak tahu. Saya tak tahu. Kita dah bagi 4 soalan, 5 bertubi-tubi kat Ustaz. Takkan tidak lama, tidak. Kan? Kalau kita bercakap tentang penyakit ain ini, saya kira mungkin benda dah lama ada. Tapi kita baru didedahkan dan tahu tentang penyakit ain ini sejak kebelakangan ni. Tapi macam Amar sendirilah sebagai seorang selebriti, sebagai seorang suami kan, adakah Amar percaya ataupun tidak pada awalnya tentang wujudnya penyakit ain ini? Mula-mula tak percaya. Tapi setelah yang didengari daripada kisah Ustaz dan juga kisah-kisah yang di luar, saya sebenarnya tu sangat percaya. Sebab mungkin disebabkan penyakit ain itu juga adalah menjadi punca kepada ialah apa yang berlaku. Masalah atau hubungan yang melanda keluarga masing-masing. Sebab kadang-kadang ialah saya memandang kadang-kadang saya tak suka untuk nak menonjolkan anak-anak saya. Tak menonjolkan isteri saya. Saya sebut isteri, bukan isteri saya. Faham, isteri. Jelas. Isteri saya seorang isteri saja. Iswan. Is not isteri. No. So saya tak suka menonjolkan mereka. Darbadas. Dapat syabas Barakallah. So saya tak suka untuk nak menunjukkan anak saya supaya orang, mungkin saya nak mengelakkan mungkin sifat itu. Pandangan orang lain pada anak saya, alamak comelnya sampai terjadinya penyakit itu. So saya mana yang melangkah untuk nak mengelak, saya akan pastikan saya mengelak. Okey. Tapi kan selalunya perkara-perkara ini sekarang ini memang kita nak elakkan. Kalau kita terpuji lebih pun tak nak elak penyakit ain. Tapi sebenarnya kita jujur. Tapi itu sebenarnya orang kata kita dalam bersederhana lah ke. Setuju tak Amar? Saya sebab tu walaupun sekalipun pujian atau apa, saya ambil pujian saya rasa pujian tu sebenarnya bukan milik saya. Pujian tu semuanya milik Allah SWT. Betul. Sebab apa pun cantik ke apa ke semua adalah ciptaannya. So apa pun cakap kalau baguslah awak ni, bagusnya bukan saya, bagusnya sebab dipermudahkan Allah. Masya-Allah. Handsome ini sebab Allah yang bagi. Sebab itu je. Okey. Tapi Ustaz, kalau kita bercakap tentang dunia hari ini, dengan dunia media sosial, dengan teknologi dan sebagainya kan, apatah lagi kalau golongan selebriti. Kadang-kadang ini adalah pekerjaan yang memang kita setiap hari berhadapan dengan orang. Kita tak letak gambar dekat media sosial pun, tapi hari-hari orang tengok kita kat TV, orang tengok pelakon, orang tengok penyanyi, kita berjumpa dengan orang di majlis dan sebagainya. Kata-kata pujian tu memang seringkali diberikan. Kalau netizen ataupun kajen yang bagi komen negatif tu, kita kajen. Netizen. Kita tak nafikan. Tapi kadang-kadang kita tengok kawan kita, cantiknya Fatin hari ni. Kita secara tak langsung memang kita, macam Fatin katakan tadi, secara ikhlasnya. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan daripada boleh berlakunya penyakit ain itu dalam kehidupan seharian kita ni? Memang itu rutin kita sebenarnya. Baik, pertama kalau kita lihat dalam hidup kita ni, memang kita tak lari daripada pujian dan celaan. Okey. Dan kita tak lari daripada pandangan orang. Ada orang yang mandang kita bagus, ada orang mandang kita tak bagus kan. Dan dua-dua itu kalau dia itu mempunyai matanya punya ain, maka kita akan
ditimpa penyakit atau ditimpa musibah. Itu kita kena faham. Dan kadang-kadang kita rasa resah, tak tentu arah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengah kadang-kadang live kita baca nak pita apa, itu kadang-kadang memang ada. Itu benda tu memang ada. Okey. Dan bagaimana kita nak ni mulakan kehidupan itu kita dengan doa. Sebab itu doa dan kita doa ada yang disebut bismillahirrahmanirrahim a'udzubikallimati tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Itu doa yang diberi oleh Nabi SAW kepada kita. Pagi-pagi bacalah sekali, petang bacalah sekali. Insya-Allah itu berdinding yang pertama. Doa mengelakkan penyakit ain. Doa mengelakkan daripada penyakit ain. Kita boleh cari dekat kitab-kitab dan buku doa. Itu penting bagi kita. Untuk kita. Pasal kita tak boleh halang orang nak melihat kita. Kita tak boleh halang orang nak melihat anak kita. Kita tak boleh halang orang memuji kita. Betul. Tapi kita takut benda-benda itu berlaku. Betul. Pertama dengan doa. Betul. Yang kedua kita kena buat. Kalau kita tahu andainya kita ni yang punya ain. Jangan. Ain ni bukan untuk orang. Kadang-kadang kita dengan isteri kita pun tak ada ain juga. Kan? Dengan anak kita dah. Kita tengok diri kita pun ada ain juga. Kita tengok pagi-pagi ain. Dah 56 tahun tak berubah. Macam handsome dia. Rupanya mata saya ada ain. Itu tiba-tiba kenapa sakit perut lah lain-lain kan. Rupanya kita pun kadang-kadang ada ain. Sebab itu kalau kita tahu siapa yang ada ain yang kena dekat kita, maka kita bolehlah ambil yang tadi disebut dalam kisah Nabi SAW, kita mintalah mak kita wuduk ke apa, kita mandilah. Mudah-mudahan niat penyakit ain itu hilang kepada kita. Sebab tu saya risau dan takut. Mak kita lah. Pasal kita tak tahu sekarang ni yang ada keberkatan ialah pada mak kita, betul tak? Kita mintalah. Mudah-mudahan macam tu. Okey, benda ni boleh disampaikan atau Ustaz, ni saya bagi satu senario. Sebab saya selalu tengok contoh di kalangan lah selebriti atau influencers wanita. Yang cantik-cantik lah kan. Sebab ramai yang komen, kalau 1000 komen tu 999 komen masih yang sama je. Cantiknya. Saya nak tanya benda yang sama. Cantiknya. Adakah ain itu boleh disampaikan dalam bentuk pujian dalam komen? Boleh? Boleh. Memang ada. Banyaklah sebab ain walaupun kita lihat 999 ain ada dalam tu. Satu, dia lihat gambar. Lepas tu tak lihat gambar pun tak apa. Maknanya dia cantiknya orang ni. Kita tengok cantik. Maka satu komen sama je. Cantik. Tapi sebab itu perlu kepada doa. Pagi-pagi bacalah doa tadi. Yang kita sebut, cari dalam kitab-kitab doa tu banyak. Maknanya kita buat sekali pagi, sekali petang. Lepas tu bacalah Asmaul Husna. Walillah Asmaul Husna fad'u biha kan. Maknanya dengan Asmaul Husna insya-Allah Allah jaga kita. Dan baca lagi yang bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa samil alim. Baca. Betul. Bismillah tu je cukup 3 kali pagi 3 kali petang. Nabi sebut tidak akan dapat mudarat kepada kita. Soalan seterusnya. Saya dulu tidak 2 dah. Okey, tak. Saya mewakili daripada 3 kemuja. Silakan. Saya ada 5. Soalan saya berbunyi macam ni. Dia kata saya ada baca penyakit ain ni pandangan mata, betul yang tadi Ustaz kongsikan, disertai dengan sifat iri atau rasa taksub kot terhadap apa yang dipandang. Boleh tolong tanya dekat Ustaz, macam mana kita nak elakkan kita menjadi penyebab, kita ni menjadi penyebab penyakit ain pada seseorang tanpa kita sedar. Contohnya kita tak langsung kagum dengan seseorang, kita puji cantiknya, bahagianya dia, bahagia tu kita rasa macam inspirasi. Bahagialah. Kan? Macam mana Ustaz? Kita niat kita konon-konon macam nak puji. Maka ubah sikap kita, sifat kita dengan satu kalimat, iaitu barakallahu fiik. Kita jawab macam tu. Kita yang bagi. Kita nak puji ke kita dipuji? Kita dipuji. Kalau kita dipuji, waktu tu bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita nak puji? Kalau kita puji, sulamkan perkataan kita tu dengan tabarakallah. Tapi boleh puji jugalah. Boleh? Saya nak sebut. Okey, cuba berlatih. Cuba praktik. Boleh Ustaz praktik. Okey, boleh. Maksudnya saya akan Amali. Baru saya nak praktik. Okey, nak praktik. Ustaz dah try. Ustaz kena try. Ustaz kena try sebab kita belajar. Sabar. Awak jangan. Sabarlah. Okey. Bini saya nampak. Sabarlah. 3, 4. Okey, awak handsome. Tabarakallah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, Allah beri awak kesempurnaan. Alhamdulillah. Fiza dengan Fatin, awak memang cukup jelita. Alhamdulillah. Tabarakallah, barakallah. Mudah-mudahan Allah berkati kamu. Kan? Kan? Jadi kan saya nak jawab apa? Saya alhamdulillah tadi. Barakallah, sama je nak sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala pujian. Disulami maknanya perkataan pujian itu dengan apa? Dengan minta supaya Allah berkati kita. InsyaAllah. Dia cakap tak tahu. Memang dia kata. Itu senario yang berlaku Ustaz. Kadang-kadang orang tak tahu nak jawab apa. Kan dia malu-malu. Alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya yang kita perlu dedahkan dekat Dia tahu. Tak adalah makna cantik. itu template lah sebenarnya. Sebab tu saya tengok kebanyakan ruangan komen influencers atau public figure perempuan
Saya kalau ada 100 post tu, orang tu komen benda sama je. Cantiknya baby ke cantiknya handsome je. Baby ke lawanya. Tapi kalau orang puji kutuk pun jadi masalah Jadi juga. masalah Betul tak? Iri hati itu dalam bentuk banyak tau. Betul. Tapi Ustaz, ini berbalik pada soalan tadi tu yang saya tanyakan Ustaz. Kadang-kadang ini realiti kehidupan kita hari ini. Memang hari-hari orang upload gambar, jadikan konten dan sebagainya. Okey, selain daripada amalan yang mungkin kita buat, yang kita amalkan sebelum kita nak upload gambar, mungkin kita memuji-muji Tabarakallah, kita sebut Tabarakallah dan sebagainya. Tetapi kalau macam kita nak upload gambar tu, kalau kita tengok ada setengah orang kadang-kadang dia blurkan gambar anak-anak dan sebagainya. Betul. Tapi ada juga yang mulakan caption tu dengan puji-pujian kepada Allah. Adakah itu juga antara salah satu cara lah yang boleh kita lakukan? Sebenarnya sikap kita dan sifat kita. Kalau sikap kita maknanya kita nak puji, pujilah. Tapi balikkan pujian tu kepada Allah dan minta Allah berkati apa yang diberikan kurniaan Allah Taala tu kepada dia. Maka Allah kurniakan kita kecukupan, kebahagiaan. Maka waktu tu orang yang lain yang melihat dan kita yang melihat, maka hendaklah kita katakan, oh Allah cukup bahagia, tabarakallah, barakallah, mudah-mudahan Allah berkatilah rumah tangga kamu. Itu doa kita. Kan kita latih begitu, insya-Allah hidup kita bertambah elok dan bertambah mulia. Macam tu. Tak seperti juga ada juga orang yang benci kita kan. Jadi yang tengok dengan keadaan macam tu, tadi kita ada doa. Doa tu yang penting, yang untuk supaya kita dapat terhindar daripada penyakit ain tersebut. Ustaz, tapi kan Ustaz sini. Sana Fatin. 3 kemuja. Sorry. Okey, sini Ustaz. Lain-lain kelas. Tapi kadang-kadang macam tadi puji-pujian. Mulut dia puji-pujian tapi hati kita tak ikhlas. Ada je orang macam tu talang dua muka Ustaz. Itu macam nak kira Allah tak sebut ain yang fi mana? qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati ni kalau hati kita tak betul, kalau hati kita penyakit, maka waktu tu Allah akan tambah penyakit. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita melihat kebahagiaan orang, kita ni ada mazmumah, ada perkara-perkara yang buruk, kebahagiaan orang tu akan menjadi sakit kepada kita. Kecantikan orang tu akan jadi pilu kepada kita. Dan mungkin dengan kesengsaraan mereka jadi satu keseronokan untuk kita. Untuk kita. Jadi maknanya Allah dah bagi, Nabi dah bagi kita doa, kita baca doa satu. Yang kedua, sebenarnya kita ni kena perbaiki hati kita. Betul. Sebab walaupun kita baik, ya Allah, bagusnya, cantik dah hati kita. Memanglah pengantin hari ni, besok buka dah muka macam apa. Itu kalau tak ada make up tu. Dia mengelehkan, orang Jawa mengelehkan. Saya kalau baca komen netizen daripada saya boleh agak ni Amar. Jangan pakai fake account. Tapi sebenarnya kita kena jaga diri kita lah. Jaga diri kita baik-baik dan maknanya mulai hari ini latih supaya apa? Kita mendoakan keberkatan pada orang lain dan tentunya Allah akan gantikan orang lain akan mendoakan keberkatan untuk kita. Dan apa yang Ustaz kongsikan sebenarnya memberi nafas baru untuk kita nak kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita tak nak jugalah dalam kehidupan. Maknanya nak tanya Amar, adakah selepas ini apa agaknya Amar akan macam tutup komen ke kan? Macam jumpa orang tunduk ke, tak nak elak penyakit ain? Semua benda macam tu saya rasa sukar untuk dikawal. So kita yang menjadi individu yang mengawal diri sendiri tahu dekat mana kita nak setting benda tu. Okey. Kalau kita rasa setting nak dapat puji-pujian, kita off comment lah. Mungkin kalau kita nak rasa setting yang kita mungkin dia berbalik pada niat juga untuk berkongsi apa benda yang kita nak kongsi. Sebab ialah salah satu medium untuk kita nak menjadikan satu memories adalah social media. Betul. So berbalik pada diri sendiri. How do you want portray yourself? Saya cakap Inggeris. Saya faham. Aduh, saya JDT saya faham. Jangan pandang saya. Ini apa? Jangan pandang saya. Barakallah. Bisa penyakit ain Ustaz. Ini penyakit riak. Ustaz, kalau daripada apa yang Amar kongsikan ni kan, ini yang kita cakap realiti. Kadang-kadang kita memang macam selebriti ataupun kadang-kadang mereka ni memang dibayar ataupun ada komitmen. Hari-hari kena post gambar sebab nak promosikan baju dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita bercakap tentang diri kita sendiri tadi, mendidik hati kita untuk mengelakkan daripada kita pula ada rasa iri hati, taksub ataupun takjub pada orang lain dan mengelakkan juga daripada orang lain itu mempunyai perasaan ain itu kepada kita. Ustaz boleh kongsikan. Pertama, satu kita ingat kita jadilah manusia. Dan manusia tu kita jadi manusia yang baik. Dan yang ketiga kita ada Rabb, kita ada Allah. Kita bergantung kepada Allahus Samad. Tempat kita bergantung ya Allah. Dan banyakkan berdoa sebab perjalanan kita hidup tidak kita melangkah ke bumi yang Allah beri kepada kita ini melainkan dengan doa untuk dapat kebaikan. Lepas tu yang kelima kita kena tahu. Maknanya datangkan kepada Nabi kita SAW kepada kita, Nabi akan tunjuk macam mana kehidupan. Bacalah doa tadi, bacalah apa ayat ni untuk jadi pelindung kepada kita. Dan yang keenam, perbaiki hati. Kalau hati kita baik, insya-Allah maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupan kita. Dan Allah akan beri kebaikan orang yang duduk di sekeliling kita. Tapi kalau hati kita ni sungguh pun kita baik, hati kita ada mazmumah, maka waktu insya-Allah
kita akan dirosak binasa. Begitu Betul, semua berbalik pada hati. Pada hati. Macam tu. Kalau hati itu cantik, hati itu puji dengan penuh keikhlasan, insya-Allah dia jadi doa. Pemberian daripada Allah, dia akan jadi satu doa. Tapi hati itu mulut kata lain, hati busuk, tak ada cantik. Ada soalan lagi daripada kelas 3 Ada sikit dah Kemboja habis, dan tapi 3 sikit Melong. macam ringkasan je. Penyakit ain dalam kalangan Suami isteri macam mana? Betul. Dan kalau suami isteri memang kita kena ada ain, kita tengok kita, ya Allah cantiknya bini aku ini. Mungkin waktu tu ada ain. Waktu tu kadang-kadang bini kita tiba-tiba mood dia berubah lah apalah, kadang-kadang kita tak tahu. Disebabkan kita. Kan? Sebab itu bang, awak ini handsome pula, selalu selekeh je. Mungkin waktu tu mata isteri kita tu ada ain. Waktu kita alamak lain macam pula. Mungkin mata dia masa tu dia rabun. Waktu tu hendaklah sulamkan. Call time pagi baru bangun tidur. Tahu. Sulamkan makna perkataan kita tu dengan dua perkataan. Tabarakallah, barakallah atau subhanallah. La wala haula wala quwwata Subhanallah handsome-nya awak hari ni. Saya subhanallah maknanya setiap percakapan kita memuji Allah, dengan situ ada keberkatan. Ustaz, Rabbit marah ni. Tapi kalau Jangan, orang luar pula, perasaan mereka kadang-kadang tanggapan orang luar tu belum angkat lagi. Sorry apa-apa pasal soalan lain tak boleh, kita akan pendekkan. Tanggapan orang luar terhadap hubungan rumah tangga yang kadang-kadang boleh memporak-perandakan hubungan rumah tangga. Betul, daripada penglihatan. Sebab itu kadang-kadang kita ni kena jaga rumah tangga kita. Sebab apa? Kita kena tahu, tak perlu kita post sangat, tak perlu kita war-warkan sangat. Sebab kadang-kadang kita war-warkan tu memang kita nak kongsi. Tapi perkongsian itu kadang-kadang yang melihat kita tu bagaimana orangnya. Kalau dia nak mendoakan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia melihat kita dengan keadaan hasad, dengki, lepas tu cemburu dan sebagainya, takut penglihatan tersebut ada ain. Bila ada ain tu kita yang akan susah. Okey. Baik. Itu saya kira rumusan yang terbaik daripada Ustaz. Dan juga terima kasih juga Amar atas perkongsian. Saya kira kena buat penyakit ain 2.0 lah. Sebab banyak soalan-soalan yang kita terima sebenarnya. Betul. Baik, moderator pun masih samalah. Sebenarnya banyak lah dia macam katakan macam mana nak berubat macam ni kita banyak. Tapi oleh masa kita terbatas, insya-Allah. Tapi doa tu akan kita kongsikan di media sosial kita nanti. Boleh. Bersama dengan penonton semua. Fadil. Ya, dan saya suka kata kalau kita puji apa-apa, doa yang baik-baik. Itu selalu yang kita dengarkan. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Terima kasih sekali lagi Amar dan juga Ustaz Muhammad Jalal atas perkongsian berkenaan dengan topik penyakit ain ini. Kita berhenti rehat seketika. Kembali nanti kita ada satu persembahan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Tadi saya dah janjikan selepas kita berhenti berehat kita ada persembahan. Tapi sebelum tu kita nak sembang-sembang dulu dengan artis terkenal yang sedang menempa nama kan. Kita bersama dengan Putri Kariza. Kita nak tanya perkembangan terbaru Putri. Perkembangan saya tengah busy belajar sebenarnya. Busy belajar. In fact saya baru balik kelas. Sekejap lagi kita pergi kelas balik. Lepas tu saya tengah busy untuk preparation showcase saya. Okey. Dalam berkenaan dengan showcase ni kan, mungkin Putri boleh kongsikan jugalah bila ataupun bagaimana sebenarnya kalau nak mengikuti berkenaan dengan showcase ni. Showcase saya akan diadakan pada 16 hari bulan 11 pada Sabtu 8.30 malam di RCD Big Studio Plaza Alam Central. Persiapan tengah membuat persiapan lah sekarang. Okey. Antara kata yang akan diberikan kepada peminat-peminat Putri. Saya akan insya-Allah menyanyikan 20 buah lagu tapi tak adalah semua saya nyanyi sebab kita ada rakan-rakan artis lain macam Amir Rais, Zazu Maulana, Haris Fayahid, Adi Priyo. Ada satu special guest sebenarnya tapi saya tak boleh nak bagi tahu. Itu kita simpan. Kita simpan untuk showcase tu nanti tapi memang saya minatlah sangat penyanyi ini daripada kecil saya pernah nyanyi lagu dia. Bisiklah. Okey. Tapi nak tahu jugalah kan kalau kita bercakap mengenai perkembangan ini selepas ini antara lagu-lagu terbaru ke adakah? Lagu terbaru saya ada sebenar tajuk dia memang tengah promote lagu tu. Boleh check music video dekat YouTube Alternate Record Sebenar Putri Kariza. Saya dah keluarkan music video pun. Boleh download dekat semua digital platform korang. Okey. Dan Putri boleh ambil kesempatan ini juga untuk peminat-peminat yang teringin ataupun nak sertai ataupun ke showcase apa agaknya ucapan untuk mereka? Pada semua sebab saya tak adalah buka ramai pun showcase ni untuk very limited very limited sebab kita nak dekatkan diri dengan peminat-peminat, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. So taklah buka banyak. So siapa yang nak dapatkan tiket boleh ke Instagram saya, boleh tekan di link atau boleh ke gambar itu, boleh scan QR code.
Nanti kita jumpa kat sana, okey? Okey, dan pastinya penonton dah tak sabar dengan persembahan Putri dengan lagu yang akan dibawakan hari ini adalah Duka di Sebalik Tower. Salah satu lagu yang saya akan nyanyi untuk showcase nanti. Okey. Jadi bersedia? Boleh. Silakan. Terima kasih. Saya jom ke belakang. Bye. Boleh. Ku pula tak bersedia. Kau pembawa cerah pada langit kelabu. Kau buatku gembira dengan kata-kata. Ku tahu ku bertua, namun ku perlu masa, belum ku bersedia. Kan ku sembunyi duka di sebalik tawa, ku rawat sendal, tak ingin aku ceritakan. Dan ku sembuhkan gurisan yang telah lama terpendam. Biar ku pulih dahulu sebelum ku bersama. Bersama kami di Wanita hari ini, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Demi menjaga hati insan yang tersayang, Noh dan Noha tekad untuk menepis perasaan masing-masing. Namun sejauh manakah mereka mampu untuk menafikan cinta yang telah lama mekar? Kembali menemui anda mulai 25 Oktober ini. Saksikan luruhnya Bunga Cinta 2 setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di Akasia TV3. Dan drama ini dibawakan oleh Dash Lady. Tengok Wak. Nampak dia punya Bunga Cinta 2. Betul, menarik sebenarnya kalau kita ikuti cerita ini. Dan ini saya nak kongsikan berkenaan dengan sesuatu yang menarik juga berkenaan dengan Tonton Thrill X Hantu. Berita baik untuk peminat seram, anda boleh mendapatkan sebulan secara percuma. Mudah saja, anda perlu membeli tiket ke hantu outlet The Curve pada 30 November sehinggalah 1 Oktober 2024. Okey, daripada 1 Oktober 2024 hingga 30 November. Jadi siapa cepat dia dapat, sebab apa? Stok adalah terhad. Kalau kita tengok tu macam dah nampak dia punya seram je. Jadi siapa yang suka kan kata cerita-cerita hantu ni boleh dapatkan tempat anda sekarang. Okey, tapi tak apa-apa kan. Sekarang ni saya nak ajak anda semua penonton untuk menikmati hidangan PAU. Tapi sambil tu kita nak berlibur. Silakan. Ewa!
Wow. Itu tak boleh, itu tak boleh. Okey, sambil anda terus berjoget, saya nak menikmati hidangan pau-pau comel ini bersama dengan Abang Manis. Abang Manis, mana Abang Manis? Silakan. Oh, bukan sahaja boleh buat pau. Mana? Tu. Silakan. Okey, kita nak perkenalkan mereka terlebih dahulu. Kita bersama dengan Muhammad Habil Jafri dan juga Anik Farish Fairuz Han daripada Pau Premium Abang Manis. Wow, bukan sahaja pandai buat pau, dia boleh menari, serba-serbi boleh. Okey, jom kita nak kongsikan berkenaan dengan pau yang kita pau nampak. Comel ni. Comel ni. Okey, mana datang idea dan juga inspirasi anda satu kumpulan ni? Okey, sebenarnya saya belajar berniaga sejak daripada sekolah rendah lagi. Jadi saya fikir pelbagai cara macam mana nak jual sesuatu yang boleh menarik perhatian orang bila dia tengok produk saya. Kata kunci dia viral lah. Okey, tapi kenapa pilih pau yang comel-comel, cute-cute, miuk macam banyak kawan-kawan Fatin dan saya kat sini? Okey, sebenarnya macam gini. Okey, kebanyakan kita dah biasa tengok pau-pau kat luar tu warna putih. Betul. Jadi kadang-kadang saya terfikir, apa salahnya ataupun kita fikir kita buat sendiri. Kalau pau ayam, kita bentukkan ayam and then ada pelbagai kalau pau sambal ikan bilis, kita buat sesuatu bentuk untuk kita menarik perhatian orang supaya lebih selera dan menarik perhatian lah. Tapi kan Habil, makan masa tau nak buat ni sebenarnya. Itu memang kata keseronokan awak ke macam mana? Ya, itu buat ciptaan pau saya ni sebenarnya. Cipta sendiri? Ya. Buat Ya, betul. Teruja. Okey, contoh macam bentuk udang, bentuk ayam macam ni. Okey, pada mulanya kita buat pelbagai bentuk udang macam gini apa semua sehinggalah jadi bentuk ini yang boleh dikatakan semua orang setuju. Jadi senang juga dikalkan. Okey, contoh macam apa yang sahabat saya buat ni. Kita buat bentuk ayam ni sebenarnya ayam ni kita lekatkan guna kanji. Guna kanji macam kaki dia, sebab tu tengok kaki dia kadang-kadang ada yang lain. Ada yang lain. Pelbagaian saiz, pelbagaian badan kita faham Okey, tapi awak yang senyum sambil buat ni susah tak? Rasa macam betul-betul nak panggang ayam Susah tak? Berapa lama ambil masa untuk belajar? Kawan sebelah garang tak? Nak kata garang tu boleh garang jugalah. Sebab dia bos kan. Awak cakap yang benar ya. Okey. Tapi bentuk dia memang lain-lain. Lepas tu kan kita nak tahu juga mana macam ada apa kata merujuk mana-mana ke reference untuk nak buat sebiji tau sebenarnya. Okey, tidak, sebenarnya macam ni. Okey, kita buat pau ni ada dua variasi. Satu untuk dewasa dan satu untuk kanak-kanak. Okey, kalau apa yang akak-akak semua tengok apa yang ada kat depan ni. Kita sebaya tau. Okey, apa yang you all tengok apa yang kat depan ni. Okey, bentuk kartun ni kita memang fokus pada kanak-kanak dan inti dalamnya kita memang buat khas. Di dalam ini adalah coklat almond. Tapi jom kita nak tunjukkan untuk pengetahuan awak sebenarnya kami berdua ni adalah kanak-kanak yang terperangkap dalam badan orang dewasa. Betul sebenarnya. Kalau terperangkap saya geram je tengok yang ini Hello Kitty ni, boleh ke? Kita nak tengok betul. Ada pun Hello Kitty buat comel. Okey, yang ini boleh di ini kalau dibuka, kita nak. Tapi yang ini semua yang ini belum dibungkus. Yang ini. Yang ini awak, yang ni ada Hello Kitty, ada cili. Siapa makan cili? Dia terasa pedas. Yang ini ada ayam panggang. Intinya Abil. Ini kata apa? Ni apa? Macam mana ni? Ini Iron Man. Iron Man. Okey, boleh ke kita nak tengok dalam ni? Boleh. Tak awak, dia sebab dia dah masuk dalam ni, dia dah kembang sikit muka dia. Maksudnya yang ini perisa apa ni? Setiap bentuk mewakili perisa dia. Ya Allah, durian. Boleh tak kukus? Dah ada yang kukus. Ada awak. Yang ni jagung lah. Yang ini jagung. Yang ini apa ni? Yang ini Ferrero Rocher. Ini memang viral. Awak kita yang ni awak. Ini dapat minum. Yang ini Ferrero Rocher. Yang ini coklat almond juga. Macam Doraemon ni juga. Yang Hello Kitty ni? Coklat almond. Okey, boleh tak kita buka satu, nak tunjukkan kepada penonton boleh. isi kat dalam dia. Kalau mushroom, dalam dia mushroom? Dalam dia mushroom carbonara. Oh, sedapnya. Macam mana ni nak makan satu? Kalau cili? Cili sambal ikan bilis. Ya Allah. Yang ini sambal udang, ini ayam black pepper. Ya ke? Macam tu. Habis ada tak orang macam nak order pau, macam dia nak campur semua? Banyak. Kebanyakan. Sekarang saya memang jual pau-pau ni dekat event-event macam Havoc Festival, fantastic semua. Dan dia akan minta frozen yang campur. Okey, jom kita tanya IG. Yang mungkin boleh kongsikan. Media sosial ni. Ya, babe. Kat mana mereka nak dapatkan? Bagi sesiapa yang nak dapatkan, nak cuba rasa pau-pau kita ni, insya-Allah pau-pau kita apa yang kita boleh janjikan bukan sahaja bentuk yang menarik, insya-Allah pau kita orang
akan lulus di tekak korang semua. Tapi kalau nak tahu lulus ke tak lulus, bagilah kita Boleh. rasa. Okey, saya tunjuk. Lama dah kita orang pegang ni. Saya tunjuk contoh yang ini. Yang paling kuat Aina Sarudin tu gelak kat depan tu ya. Yang ini adalah Buffalo Rocher. Memang kebanyakan artis yang beli pau dengan kita. Ini adalah artis favorite dia. Cuba buka kita share. Okey, boleh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Jangan lupa topik yang kita bawakan hari ini. Tapi hari ini kita juga tadi kan walaupun kita gurau-gurau dalam topik kita tadi, tapi sebenarnya banyak nak kita sampaikan manfaat kepada penonton. Semoga apa saja perkongsian kita kongsikan pada hari ini dapat membawa manfaat untuk diri kita dan juga anda penonton untuk kita meneruskan kehidupan kita bagi mengelakkan penyakit ain. Betul. Selain daripada mengelakkan penyakit ain, itu sedikit sebanyak dapat melindungi keluarga kita, institusi keluarga kita mungkin akan bertambah rezekinya kan, dan juga kita nak bawakan berkenaan dengan rezeki rumah tangga esok sempena dengan hikayat perkahwinan. Ini rezeki kita Fatin. Esok teruskan bersama kami di Bonita hari dengan topiknya rezeki rumah tangga. Rezeki kami hari ini dapat makan pau comel ini. Alhamdulillah. Sedap insya-Allah. Sedap insya-Allah. Nah Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak rasa jugalah, yang mana penerbit nak rasa tengok yang mana? Dia nak tengok ayam tu. Nampak dia punya intinya melimpah-limpah. Ya, Macam betul. mana rasanya? Apa-apa pun korang semua jangan lupa follow media sosial kami di Instagram ataupun TikTok. Korang tulis type je Pau Prim Abang Manis ataupun Abang Manis Viral. Nampak yang menari-menari tu, itulah dia kan. Terima kasih. Kat mana? Dekat TikTok. Tak. Apa dia? Awak punya macam mana awak dekat KL? Saya base di Johor Bahru. Okey. Sekarang saya tengah tour satu Malaysia. Minggu depan kami akan berada di Havoc Food Festival di Kota Kinabalu Sabah. Pergilah dekat TikTok yang kita kongsikan tadi tu. Kami nak tinggalkan anda di sini sebab kita nak rasa satu persatu semua pau daripada Abang Manis ni. Kita jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. Terima kasih. Kenyang sampai esok lah. Alhamdulillah. Lulus di tekak anda. Amin. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga.